Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga pendidikan daerah Seberang Perai Selatan. Dalam memastikan Jabatan Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan berada di landasan yang tepat dalam mengarah dan menuju matlamat kecemerlangan pendidikan, Jabatan Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan telah menggagaskan KPI bagi tahun 2022 untuk dicapai dan digalas oleh semua pihak untuk tahun ini. Bagi mencapai KPI yang ditetapkan bagi tahun 2022, kita meletakkan 3 teras, 8 matlamat strategik, 16 KPI dengan disokong kuat oleh 21 aktiviti bagi memastikan sasaran yang kita tetapkan mencapai matlamat yang diinginkan. 3 teras yang dimaksudkan ialah yang pertama, pembudayaan sekolah berkualiti, merangkumi memastikan semua sekolah di daerah Seberang Perai Selatan diterajui pemimpin sekolah dan guru-guru yang berkualiti. Teras yang kedua ialah peningkatan kemenjadian murid. Dalam hal ini kita akan melaksanakan aktiviti berfokus yang dapat mengupayakan kecemerlangan murid dalam segenap bidang. Teras yang ketiga ialah kecekapan sistem penyampaian dan tadbir urus. Dalam hal ini, kita akan melaksanakan sistem penyampaian dan tadbir urus yang cemerlang ke arah meningkatkan ketelusan, integriti dan keefisienan perkhidmatan. 3 teras yang digariskan tadi akan disokong dengan 8 matlamat strategik. Iaitu yang pertama, memperhebat pejabat pendidikan daerah. Yang kedua, mempertingkatkan pencapaian kelulusan peperiksaan awal. Yang ketiga, mengupayakan murid berkeperluan khas atau MBK. Yang keempat, memantapkan kualiti PDPC guru. Yang kelima, memperkasa kepimpinan pengetua dan guru besar. Yang keenam ialah meningkatkan kecemerlangan akademik, kokurikulum dan sahsiah murid. Yang ketujuh, mengukuhkan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan, dan akhir sekali yang ke-8, menambah baik kemudahan warga pendidik. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, di segmen 16 KPI yang kita gariskan, ingin saya huraikan satu persatu. Yang pertama ialah penerapan kecemerlangan PPD atau PKPPD, yakni mengupayakan PPD bagi memastikan PPD memainkan peranan secara cekap dan berkesan untuk meningkatkan kualiti pengurusan di PPD. Dan yang kedua, murid layak sijil SPM, yakni pencapaian layak sijil bagi calon SPM tahun 2022 melibatkan 2 mata pelajaran, Bahasa Melayu dan Sejarah, dengan merujuk kepada TOV dan silang gagal calon. Seterusnya yang ketiga, murid lulus mata pelajaran Bahasa Melayu, yakni meningkatkan peratus lulus Bahasa Melayu dengan peningkatan sekurang-kurangnya 1% bagi tahun 2022. Seterusnya ialah yang keempat, murid tahun 6 boleh membaca Al-Quran, iaitu mengupayakan bimbingan kepada murid-murid untuk boleh membaca Al-Quran sebelum memasuki sekolah menengah. Yang kelima ialah MBK berada dalam program pendidikan inklusif, iaitu meningkatkan penyertaan dan memberi peluang kepada murid MBK mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid arus perdana. Seterusnya, KPI yang ke-6, iaitu MBK berada dalam kebolehpasaran, yakni menawarkan kursus kemahiran lanjutan di Institut Latihan Kemahiran Awam untuk MBK menyambung pengajian. Yang ketujuh, mengurangkan 10% murid pemulihan khas BM dan matematik, yakni kita akan memastikan murid melepasi tahap penguasaan berdasarkan instrumen
dan intervensi yang dijalankan. Dan yang ke-8, pencapaian PGB mencapai standard kepimpinan. Pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP. Seterusnya KPI yang ke-9, iaitu enrolment rendah ke sekolah menengah, sekolah harian. Mensasarkan sifar keciciran murid transisi daripada sekolah rendah ke sekolah menengah bagi memastikan semua dapat menyambung pelajaran di tingkatan 1. Yang ke-10 ialah kehadiran murid sekolah. Menjadikan sekolah sebagai tempat untuk murid menimba ilmu berdasarkan jumlah kehadiran yang meningkat saban tahun. Yang ke-11 ialah peningkatan pencapaian tempat ketiga ke atas sukan peringkat negeri, yakni kita akan melahirkan kemenjadian murid dalam bidang co-curriculum dengan penekanan kepada aspek sukan dan permainan. KPI yang ke-12 ialah peningkatan bilangan kejayaan 3 tempat ke atas dalam pertandingan STEM di peringkat kebangsaan. Kita akan menekankan dalam penyertaan pertandingan kemahiran STEM di peringkat antarabangsa dengan strategi meningkatkan minat murid. Yang ke-13 ialah sekolah audit berteguran. Memahami kaedah pelaksanaan sistem pengurusan kewangan dan perakaunan di sekolah, dan kita akan memastikan kita akan mencapai matlamat sifar berteguran. Yang ke-14 ialah pembayaran bil diproses dalam tempoh 5 hari. Iaitu kita akan memastikan pelaksanaan proses pembayaran bil mematuhi peraturan yang ditetapkan yang sedang berkuat kuasa. Seterusnya ialah yang ke-15. Sekolah selesai melaksanakan pelupusan aset. Memastikan sekolah memahami proses pelupusan aset mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan terakhir, yang ke-16, pejabat guru, tandas guru, surau berada dalam keadaan selesa dengan memastikan kemudahan di sekolah seperti pejabat guru, tandas guru dan surau selamat untuk digunakan serta berada dalam situasi yang kondusif. Berdasarkan 16 KPI yang digariskan tadi, saya mengharapkan sokongan padu dari pemimpin pendidikan bermula dari pegawai-pegawai di pejabat pendidikan daerah, disokong kuat oleh guru besar dan pengetua. Seterusnya dipahami dan dihayati oleh guru-guru di daerah ini untuk mencapai sasaran yang kita garapkan sepanjang tahun 2022. Saya amat meyakini bahawa kompetensi yang kita ada, kita mampu menggerakkan kecemerlangan pendidikan di daerah ini sejajar dengan hasrat meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan di daerah ini. Ayuh bersama saya, sokonglah gerakan yang kita adakan ini bagi memastikan anak-anak kita mendapat manfaat dalam memastikan kecemerlangan pendidikan sampai ke akar umbi dan sampai kesannya kepada anak-anak yang kita kasihi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.